fikir balik kenapa dan mengapa, kenapa mereka perlukan solat. Dan apa yang mereka buat, apa yang ayat yang mereka baca, Alhamdulillahirabbil alamin, I tak faham. So I nak cari sampai I rasa it makes sense to me, logic to me, berbanding dengan agama lain. Is because I'm finding who is the real pencipta untuk dunia, untuk bukan saja dunia, dalam semua sekalian alam. Who is because things happen too many years behind. I mean, sebelum kita wujud lagi, benda tu dah ada. Kenapa dan mengapa? So I try to find out the answer. Okey, berapa lama ambil masa untuk faham, untuk melihat kefahaman tentang Islam ni? Dah belajar, lepas dah mencari, berapa lama mengambil tempoh sehingga buat keputusan untuk masuk Islam? Dalam, I would say about setengah tahun. Oh, setengah tahun. It's because I really go very detail tentang apa yang I nak study. At the same time, I banyak perkara yang I tak faham tu, I memperjelaskan dari segi kawan-kawan ataupun siapa-siapa yang boleh introduce, like ustaz and all that, to tell me what is the correct thing to do. Okey, waktu tu ada bimbingan ke? Ada siapa-siapa yang ajar ataupun? A few of my friends yang boleh membantu. Alhamdulillah, mereka semua okay dari segi boleh baca Al-Quran, and then they can really elaborate things yang I perlu faham. Semua mereka boleh, I mean, macam bermuzakarah antara mereka, lepas tu mereka bagi I tahu jawapan. That will be good. Waktu itulah memberikan kefahaman lebih lah. Memberi satu pencerahan bahawa okey, kalau apa-apa yang tak tahu tentang Islam, ada dah jawapan daripada kawan-kawan sendiri. Okey, baik, Mariza, kalau setiap orang mempunyai pengalaman dalam perjalanan ini, dia faham tentang agama Islam, mungkin tak seperti macam Mariza dengan proses mencari dan sebagainya. Mungkin Mariza boleh kongsikan proses-proses bagaimana menyebabkan Mariza terfikir dapat hidayah. Kadang-kadang ada orang kerana mimpi, kerana dapat hidayah tu kerana mungkin sekeliling, kawan-kawan sekeliling. Jadi Mariza sendiri, sesungguhnya Allah pernah cerita tentang jika kita bersungguh untuk mencari ilmu, nescaya Allah tak bagi. So pada ketika yang I buat sesuatu kerana I ingin nak tahu tu, melibat I banyak belajar, I banyak baca, dan I baca hadis tentang Rasulullah, tentang Nabi-Nabi lain, untuk explain, elaborate more about the things. And then it comes to one fine day, kawan I cakap, jika you betul-betul ada niat nak convert Islam, why not you cuba buat puasa sunat? So I was like, apa itu puasa sunat? So dia terang dekat I, Isnin Khamis, then just try your best to puasa. Puasa bukan saja dari segi tak makan tak minum, at the same time you kena jaga, jangan marah, jaga you punya emosi, lepas tu jaga cara you berfikir, jangan cari jalan untuk nak kena problem dengan you punya puasa. So try your best, then at the same time just pray to ask from Allah kalau ada apa-apa jawapan. So I pun continuously buat sampai ke 3 weeks time kot. The last I remember that is a Thursday. So waktu I nak buka puasa tu, because I tak ada siapa-siapa, I'm still with my family that time. So I find out that waktu nak buka puasa, azan saja, I rasa I sentiasa macam ada satu suara, yang suara tu yang I cannot tell is one person, maybe a few thousand or maybe a lot of people yang sebut hijab lah, hijab lah, hijab lah, hijab lah. I tak faham. Then I said, what is hijab? Hijab tudung kot. Tapi tak mungkin hijab tu apa. Then tergerak hati I untuk pergi dekat balcony untuk lihat sunset. So I was looking at the sunset. Ada satu perkampungan di sebelah sana dan orang semua senyum dan mereka amat-amat indah dari segi macam very welcoming. So I cry and cry and cry. I rasa hibah sangat waktu tu. Then I try to find out what is the answer about hijab. So I Google and I also ask my friend about this thing. Mereka kata hijab sebenarnya tak semestinya tudung. Hijab boleh hijab hati kita. Mungkin Allah nak beri petunjuk supaya you syahadah. So that is where I syahadah. Waktu tu di mana? Waktu tu di tempat kawan.
We actually tempat minum lah, macam mamak store and all that kan. So I pergi jumpa mereka, tiba-tiba cakap macam tu lah, nangis lah. Okay, so mereka just try to ask me to syahadah, dan I syahadah. Okay, pergi ke Jabatan Agama atau bagaimana tak? Selepas itu, because I have also a lot of problem yang dari segi difficulty untuk menyampaikan hasrat I kepada keluarga I. So I was trying to find out the way that I tak nak register. So I go to Google and find out all the answers. At the end of the day, they asked me to go to Hidayah Center. So when I attend and they explain to me and elaborate things about that, I feel much more convenient, because I don't think it's the right time. I tak nak dari segi banyak saudara baru yang masuk memeluk agama Islam, mereka terlalu excited untuk memberi tahu keluarganya sehingga macam relationship mereka dah renggang ataupun terkeluar daripada family. So I nak jaga silaturahim keluarga I. Sambil itu I berdakwah, slowly I bagi tahu supaya mereka boleh terima. Petang ini kita bersama dengan Mariza Sakinah, datang khas daripada Hidayah Center Foundation. Terima kasih kepada Hidayah Center kerana bersama untuk Solat Islam Agamaku ini. Dan tadi kita dah kenal dari sisi seorang Mariza Sakinah yang dikhabarkan dah 2 kali lah sebenarnya. Ini kali kedua menghadapi bulan Ramadan saya kira. Okey. Dan Mariza sendiri, kalau boleh kongsilah, bila kita sebut tentang berubah ataupun masuk agama Islam, cabaran orang sekeliling ni amat besar sebenarnya kan. Nak berhadapan keluarga, berhadapan dengan kawan-kawan, berhadapan mungkin dengan teman-teman sekeliling dan sebagainya. Mungkin Mariza sendiri boleh kongsikan pengalaman I terhadap sekeliling. I mean during my environment tentang kerja, I memang tak ada masalah. Banyak rakan-rakan ataupun kawan-kawan di sekeliling yang Muslim, mereka tahu I dah Islam, dan mereka amat supportive dari segi they will always ask how are you ke, macam mana ke, semua okey, Alhamdulillah. Tapi dari segi family members, there is actually very upset during last year bulan puasa. Waktu tu I rasa sangat sepi because it's my first year. Then I tak tahu tentang tarawih, I tak tahu nak bawa diri macam mana dalam masjid and all that. Is because I've been to mosque, and then waktu I syahadah dekat mosque pun terlalu excited. Orang terlalu excited sehingga I terkejut. I tak tahu nak bawa diri kerana terlalu friendly, makcik-makcik semua Alhamdulillah datang peluk dan sebagainya. Tapi at the same time they ask me a lot of things yang I don't think is suitable for me to answer, is because we just meet each another. So banyak benda I rasa itu adalah masih aib lah. So I take care of it. At the same time I start with just do whatever I can do at home. Okey. Waktu tu dah masih tinggal lagi di rumah keluarga. Okey, jadi macam mana situasi bersama dengan keluarga khususnya? Oh, cabaran besar. Waktu tu is actually the funny thing is because I kena solat dekat rumah, dalam bilik I kena kunci habis-habisan dengan tanda sekali supaya tak ada siapa-siapa boleh masuk, dan baru I boleh solat. Dan I kena solat atas I punya tilam. Is because of my house have a puppy yang semua orang sayang sangat dekat puppy tu. So dia akan jalan rata lah. Kadang-kadang kita tak tahu, was-was tentang ada ke najis, ada ke dia pergi tandas kena apa-apa ke. So we don't know. So just in case I solat dalam bilik. Tapi sometimes pun macam sharing room and all that factor, kakak I akan masuk tandas ataupun keluar tandas tu, I terperanjat lah. Bila I solat sampai separuh, I kena buang tu terkong. Okay. Lepas tu masuk dalam kain selimut because I was like takut mereka tak boleh terima. Tapi waktu tu I dah start sembang dengan mereka, which mean my siblings, tentang Islam. Okey. Jadi sampai sekarang bagaimana dari segi adik-beradik? Adik-beradik is considered quite open. It's just that they can accept it, but they don't really intend to do it. Ask me to think wisely. It's because pendedahan nombor 1, nombor 2 adalah asal usul kita family Buddha. Dan after this, macam mana you nak makan dengan kita, macam mana you nak hidup, macam mana cara hidup you akan berubah totally. So I don't think it's a good idea
So this is actually from my siblings punya advice lah. Okay. Jadi sekarang keluarga pun tidak ketahui. Family memang mother memang dah start mensyaki. Okay. So ibu mensyaki because last year waktu I puasa tu, I start makan sahur tu, melibatkan dia rasa kelakar sangat. Dia turun macam hantu. Lepas tu berdiri dekat belakang. Lepas tu tegur, kenapa you makan pukul 4, pukul 5 kan? Jadi macam terkejut lah. Lepas tu dia cakap, you orang Melayu kah? So that time I feel like, why is that orang Melayu? I cakap, Melayu is a bangsa. Agama Islam is agama, is different. So you don't mix it around. And at that time dia cakap, kenapa you nak explain sampai begitu teliti? And so I cakap, tak, it's actually pengumuman. Kita kena tahu, it's because kita hidup dalam negara yang pelbagai bangsa, pelbagai agama. So kita kena tahulah apa tu kan. So another one incident is also very funny, yang bag I sentiasa balik dalam rumah je I letak. Lepas tu dalam ada buku Islam. Baru dapat daripada Hidayah Center. Mampus. Lepas tu mak nampak. Dia cakap, apa tu? Kan? Pernah juga? Banyak kali. Jadi apa reaksi you? I rasa I tunjuk dia. After the incidents, I cepat-cepat pergi cari lagi satu buku kawan I yang daripada church. I juga letak dalam bag. Lepas tu I pergi cari lagi buku Buddha, I letak dalam bag. I cakap, it's actually general knowledge, supaya dia tak syak. Tapi dia dah tahu dah. Just that dia cakap, tunggu saya cakap je. But she just don't like it, because dia harap sampai I ada orang boleh bimbing, which mean I berkahwin, barulah dia boleh pasrah. Because perkara ni sekarang dia nampak pendedahan dari segi makro environment tentang Islam ni tak sihat. Dia kata tak ada benda yang dia rasa boleh menjadi contoh ataupun golongan-golongan yang boleh guide. It's because mungkin pada abad 21 ni terlalu banyak dugaan yang Allah bagi dekat umat-umatnya. So ada orang yang terkeluar, ada orang yang masih kekal, tapi berapa ramai kita tak tahu. Sehingga Rasulullah berkata, hanya satu saja grup dalam 71 puak yang akan masuk ke syurga. Yang lain semua akan terkeluar. So this is because of the way of doing. Dan sifat dan sikap menjadi satu penyakit di dalam diri kita untuk sentiasa mengungkit fikir negatif ataupun riak. Apa itu tentang ayat-ayat yang I baca tentang riak. Riak itu terdiri daripada golongan yang pergi solat 5 waktu sehari, sentiasa berzikir, tetapi mulut tak jaga. Cara dia bawa diri dia tak jaga. Lepas tu sentiasa fikir negatif tentang orang. Ini orang tak kena, itu tak betul dan sebagainya. At the end of the day, orang golongan tu masuk dalam neraka. Dan lagi satu golongan jahat betul-betul, tapi mereka bertaubat dan Allah letakkan mereka dekat syurga. So things is no definite answer. For me, it has to be a right group, right moment and right person to betul-betul memahami, menghayati tentang agama Islam dengan ayat suci Al-Quran. At the same time, belajarlah, because Allah kata Quran dengan hadis itu adalah pedoman hidup untuk semua umat. Carilah apa-apa point dalam tu. Macam dalam sedikit masa ni I actually do study tentang a few points yang daripada surah Al-Ankabut. So it's very 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 good points, ayat nombor 2 ke nombor 3, that tells us what to do, to think about ourselves and the way of we creating the environment yang harmoni. Macam mana kita buat baik. Bukan sahaja ibadah itu terdiri daripada solat. Ibadah tu adalah kita bergaul macam ni. It's a positive thing. We go and spread good thing about Islam, ataupun we go and spread akhlak yang mulia, which mean kita sedekah senyuman kita, bawa benda-benda yang baik dekat orang. Orang tak cukup duit, bagilah, bantulah sikit. Apa-apa isu yang kita boleh buat tu boleh bangunkan Islam tanpa kita sedari. Because there is one case, is a very very famous artist. Dia jumpa satu orang lelaki yang polish kasut.
tepi jalan. Yang lelaki tu dia hari-hari polish kasut yang dari pagi sampai malam tak pernah rehat. Tapi dia sentiasa senyum. So artis tu tanya dia, kenapa you sentiasa senyum? You tak letih ke? I tengok pun I letih lah, I kesian you. Dia cakap, I letih, tetapi agama I ajar I untuk senyum. Kerana senyuman itu adalah sedekah. So dia rasa macam impressed. Dan dia tanya, agama you apa? Dia cakap, agamaku Islam. So it's a very amazing thing. At the end of the day, the artist convert is not because of everybody tau, kerana pekerja tu. And I feel very impressive. Okay, itu satu kisah yang mungkin kita dapat ambil lah daripada Mariza sendiri. Faham tentang Islam ni bukan satu perkara yang mudah, tapi berdasarkan pengalaman inilah dia bagi mereka yang faham dan lebih mendalami agama Islam itu sendiri. Baik Mariza, dalam sela-sela cabaran dari segi keluarga, dari segi kawan-kawan sekeliling, bila berhadapan nak faham tentang Islam ni ataupun apabila berada dalam agama Islam ni, tentu paling utama sekali bagaimana Mariza melalui hari-hari yang ketika berada dalam agama Islam, dari segi belajar, dari segi menuntut ilmu, dari segi nak fahamkan lebih mendalam tentang agama Islam itu sendiri. Sebenarnya dari segi, kalau katanya karakter, I seorang karakter yang amat kuat. Dari segi bukan saja because I am that kind of person, I akan make sure things yang I buat tu adalah benar, dan I akan buat bagi betul. So bila I ada sikap tu, tentu I perfectionist, dan I ego tentang I punya result. Is because of the way that I rasa is very important untuk kita carry out benda tu untuk day to day. So when I memeluk agama Islam, I rasa something is different from there, because the way that I read, that I find out, that I sedar, I insaf daripada apa yang I buat tu adalah tak betul. Kadang-kadang I terlalu ego, terlalu action, kan? Lepas tu the way that I bawa diri macam mana, lepas tu pemikiran I macam mana. Waktu tu I hanya fikir I berkemampuan, I mampu untuk buat apa-apa sahaja, tetapi I tak fikir tentang Tuhan. Sampai ke satu peringkat I fikir I should find out siapa itu Tuhan, siapa itu pencipta. So during that time I rasa diri I jadi terlalu kecil, macam sebesar semut je. Tetapi adakah I boleh jadi semut tu diperhatikan oleh Allah? That is the most important thing. So whereby I start to change every day. Mungkin 24 jam satu hari, I mungkin start dengan waktu kerja sentiasa marah, kan? Kerja lagi ni tak kena, itu tak betul. Start dengan mungkin 8 jam kerja sehari, marah 7 jam. Merungut sampai I kurangkan. Alhamdulillah, bagi diri I, setiap hari maksimum I boleh merungut sekarang 20 minit. Tidak melepasi itu. So that is the good improvement yang I dapat teladan daripada Quran dan hadis. Okey, baik. Jadi semua ilmu-ilmu tersebut ialah selain daripada dicari juga, kadang-kadang ilmu tu datang dengan pelbagai cara dan pelbagai keadaan. Baik, Mariza sendiri berhadapan dengan situasi-situasi pada hari inilah, mungkin cabaran nak menjelaskan agama Islam kepada kawan-kawan di luar sana mungkin satu cabaran yang lebih besar sekali, lebih-lebih lagi baru masuk agama Islam dalam setahun 2 tahun ini. Tetapi bagaimana Mariza rasa sampai waktu selain daripada bersama dengan Hidayah Center, supaya agama Islam ni dapat diterjemahkan kepada seluruh umat Islam ataupun seluruh umat di seluruh dunia ni? Sebenarnya untuk saya, cara untuk menyampaikan bukan terdiri daripada kita berdakwah ataupun pergi ceramah bebas dan sebagainya. Actually it is everybody duty. Because itu adalah setiap saat ibadah. Bila kita cakap tentang apa yang baik ataupun kenapa you buat macam tu, orang lain buat cara lain, kenapa you buat cara ni, kan? Orang akan macam fikir balik, I don't think it's correct lah. But at the end of the day, we prove them the result. Benda tu adalah sahih, betul, dan apa yang kita buat itu mengikut sunnah. So mereka akan start fikir, apa itu, apa ini. Then they start to question a little bit
here and there. And I think the most important thing is we should go as general as possible. Tidak terlalu Islam, tidak terlalu Chinese, tidak terlalu Christian, no, nothing, but general, because everything Allah kata kita kena percaya. Semua kitab yang dia turunkan, termasuk Bible, right, Taurat and all that. So what is the problem? People are still following the same path. It's just that mereka tak sampai kepada Nabi Muhammad, right? So mungkin some mistake somewhere, somehow kan. Cuma it's still a good thing because we have to respect everybody decision. Yang ni adalah keturunan Adam dan Hawa. We all are the same. We are actually different by colour is because of mungkin family I daripada tempat lain, family you daripada tempat lain kan. Tapi we still actually share the same thing, share the same belief dan buat baik. So I don't think it's a problem untuk tell good things to people. At the same time, I don't think it's only Muslim duty, is Chinese duty to understand Muslim, is Muslim duty to understand Chinese in Malaysia. It's because kita in a versatile country yang semua ada, sebab ada. So kita kena respect each another dari segi agama mereka. Tapi dia boleh jadi satu sharing session untuk berdebat ataupun bermuzakarah antara apa kelebihan Islam dan apa kelebihan Kristian, at the same time apa kelebihan Buddha. So people will find out more and more, dan it should be a more positive thing to tell to everybody about Islam, and also what are the great things that we should know in terms of adab ataupun cara ataupun pemikiran ataupun apa yang disampaikan. Malang sekarang ni dalam Malaysia ataupun what we would say is abad 21 ni banyak cabaran untuk umat Islam. So isu yang they cannot overcome, sama ada 3 golongan akan kena duga adalah orang yang boros, ataupun orang tu beramal soleh, ataupun perkara yang melibatkan mungkin dia terkeluar daripada jalan tu sikit lah, landasan tu, tapi Allah nak pulih, nak bagi dia sesuatu cabaran supaya dia boleh dapat darjat yang lebih hebat. So sama ada kita kekal, kita yakin tentang Islam, tentang Allah, tentang Rasulnya, we do it. So jangan lalai. Zikir bukan hanya untuk zikir, zikir untuk menghayati, memahami apa itu zikir. Faham tentang ayat Quran tu bukan setakat boleh baca. I tak boleh baca Quran sampai sekarang, tapi I boleh baca terjemahan. So I understand, I really praktiskan understanding I dengan ayat tu dalam kehidupan I, jadi satu eksperimen. Then I see it really works. So I think it's better for people to understand Quran more. Apapun Mariza, bila kita cerita tentang cabaran berdakwah lah ya, hari ini pun mungkin di luar sana kawan-kawan selain daripada yang bukan Islam, yang belum lagi masuk agama Islam, tapi yang paling utama sekali mungkin bagaimana persepsi masyarakat umum lah, terutama rakan-rakan yang bukan Islam ataupun yang Islam sendiri. Bagaimana Mariza fikir keperluan kita sebagai orang Islam untuk fahamkan kepada bukan Islam, untuk lebih dekatkan Islam kepada mereka? Saya rasa jika kita nak buat sesuatu kebaikan, tak fikir tentang balasan, itulah ibadah. Dan berdakwah itu adalah anytime, anywhere. Macam hari tu I jumpa uncle tu, because mungkin muka I nampak Cina, lepas tu I pakai tudung, dia tanya I. So I can just tell him, it's like everywhere I go, I explain. And I even help Muslim to become a Muslim. It's because kita banyak menceritakan tentang kerana hidup kita, masalah kita, apa yang kita perlu buat untuk menasihati antara satu sama lain. So bila menasihati tu, jika kita boleh masukkan intipati tentang pemahaman Islam, tentang hidayah, tentang apa yang perlu kita pohon, because Allah kata senjata kita paling baik adalah doa. Selain daripada doa, kita bersungguh-sungguh, kita buat, itu akan sampai. Macam mana pun akan sampai, walaupun mungkin diduga susah dan sebagainya. Jangan fikir negatif. At the same time, dakwah itu adalah satu, sebenarnya benda tu adalah kewajipan untuk semua orang Islam
untuk menyampaikan tentang kebaikan, bukan saja mualaf, bukan saja ustazah, tetapi perkara itu it has to come from the heart, dan benda itu setiap saat pahala. Kita tak perlu nak fikir, oh okay, solat dekat masjid berapa, lepas tu solat dekat rumah berapa. Tak perlu fikir, because itu setiap bahasa yang you ceritakan, satu perkataan pun Allah dah bagi ganjaran berapa banyak dah. So itu is actually, for me, is a very 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 useful thing yang kita kena sebarkan tentang kebaikan. So kalau nak buat kebaikan, mesti kena memperbaiki diri dulu. So kalau kita tak start daripada diri kita, macam mana kita nak berdakwah, macam mana kita nak bawa diri, macam mana kita nak explain, because kita tak boleh tunjuk contoh yang baik. First, contoh yang baik adalah akhlak yang mulia. Macam mana kita punya tata tertib, cara untuk bawa diri, cara untuk explanation, cara untuk buat kerja. Adakah kita betul-betul ikut tema-tema syarikat? Semua tu penting. So bila kita buat sesuatu dan kita follow, InsyaAllah benda tu akan sampai kepada semua orang, tak kisah siapa, lelaki ke perempuan ke. Tak semestinya lelaki tak boleh discuss dengan perempuan. Kalau dekat public area, no harm, discuss, tell. And if let's say got any soalan yang tak faham, mungkin I tak faham, sebab tak faham tu adalah mungkin cara Syafiq faham lain, cara I faham lain, I yang sama, tapi we can get more idea, more input from what you understand, each another understanding, tu cantumkan, jadikan satu perkara, because Allah cakap ungkaplah, kan? Okey, itu dia berdasarkan perkongsian insan yang sudah berada dalam agama Islam ni lebih daripada setahun ini. Dan Mariza, yang baru-baru ini juga satu program iftar perdana Hidayah Center telah diadakan di TM Convention Center. Saya kira mungkin Mariza sendiri pengalaman berada di dalam program sana, mungkin dapat saya difahamkan ramai juga yang bersama untuk program tersebut. Mariza sendiri boleh berkongsikan pengalaman dalam acara tersebut? Oh, it's very very outstanding, because I tak pernah fikir sampai sekali begitu banyak orang akan hadir, because daripada state lain mereka usaha untuk datang tu, walaupun jam lewat ke apa, sampai, semua sampai. Masya Allah, benda tu jadi macam okay, this one from where? Dia cakap, oh dia daripada daerah apa, ni daerah apa, ini daerah apa. It becomes like a very very touchable. Benda tu boleh disembang, boleh diambil tahu tentang cara mereka macam mana, ini tempat macam mana, apa yang mereka tak faham. Then it starts with a lot of question mark. Macam orang akan tanya, dek, you Islam macam mana? Lepas tu, apa pendapat you? Kalau I ada isu ini dekat kampung I nak berdakwah lah, tapi I tak tahu macam mana I nak start. You idea apa? Bagi idea. I cakap, I pun tak pandai sebenarnya, tapi InsyaAllah start daripada diri kita dulu. At the same time dengan orang lain semua, I think it's almost like turn up about 3-4,000 people minimum. It's like, semua aktif, kejap lagi sini, kejap sana, semua jalan rata lah untuk bersembang sambil-sambil kita buka puasa. Ada yang pergi tarawih, ada yang duduk dalam tu untuk dengar. So it's a very interesting and interactive program. I do hope that every year we can continue, because things from last year yang I start memeluk agama Islam dengan Hidayah Center, mereka dah invite tapi masa tu malah I tak dapat pergi. I hope the coming year will be more and more and more people memeluk agama Islam under Hidayah Center, and please help. Okey, baik. Sebut tentang Hidayah Center, insyaAllah satu saya kira sedekah Ramadan yang masih lagi dibuka oleh Hidayah Center Foundation dengan tema Sampaikan Islam Santuni Mu'alaf. Berbagai acara diadakan oleh Hidayah Center Foundation. Jadi bagi orang ramai yang ingin bersedekah dalam program sedekah Ramadan ini, boleh layari laman web di www.hidayahcenter.org.my, insyaAllah. Dan mungkin sebagai penutup bersama kita pada hari ini, Mariza sendiri, mungkin apa agaknya harapan Mariza sendiri, dah ini kali kedua nak menempuh bulan Ramadan, dah sudah kita tempuhi dan menghampiri Syawal akan datang. Bagaimana agaknya nak biasa Syawal tahun lepas bagaimana, dan agaknya plan Syawal tahun ni mesti ada plan dan sebagainya? Actually I tak ada apa plan, tapi I nak upgrade diri untuk buat puasa 6.
lepas the second day of Raya. So insyaAllah I will try lah. Okey. Jadi kalau tahun lepas pun macam mana tak sambut Aidilfitri lah? Pergi dekat kawan-kawan rumah yang apa family Islam yang pergi untuk ziarah. At the same time mereka pun quite overwhelming. Sampai invite I pergi kampung. Jadi anak angkat mak depa. So macam-macam aktiviti ada. Tapi for me itself, Raya is actually meraikan. Tapi bukanlah untuk kita besar-besarkan benda tu. Tapi if let's say we can focus more about ibadah kita, at the same time kita bersama dengan kawan-kawan, keluarga, to find the silaturahim, it will be more better compared to just nak raya, feeling raya, mood raya. Tak, just do the best thing yang boleh kita bersama dengan satu sama lain. At the same time bagi moral support during that time. Kan? Masa tu pun you beribadah, kan? At the same time, kalau untuk harapan I tahun ni, I rasa I hope everything getting smoother and smoother for my life, and then I get more understanding about Quran, hadis and all the information about Islam. I harap boleh dapat lagi untuk semua orang, bukan saja saya, tapi untuk siapa-siapa saja dengan IKIM FM. InsyaAllah. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Mariza Sakinah yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Sedikit sebanyak dapat memberi penjelasan, berkongsi pengalaman Mariza sendiri sepanjang menganut agama Islam pada hari ini. Apa pun kita ucapkan terima kasih sekali lagi pada Hidayah Center Foundation. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. IKIM FM. Ramadan, bulan barakah, pahala amal berlipat ganda. Bersama program Sedekah Ramadan, Hidayah Center Foundation dalam usaha-usaha menyampaikan Islam dan menyantuni mu'alaf. Hubungi 03 4108 9669 atau 010 8027 322. Layari hidayahcenter.org.my untuk maklumat lanjut.